Perkara tiga kita perlu amalkan di Allah SWT ialah ilmu dan zikir. Untuk ini kita kena menambah ilmu fada'in. Ilmu fada'in itu ilmu tentang amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat faedah ni. Fada'in. Yang pertama kita kena target orang untuk nak tahu segala manfaat dan faedah-faedah dalam surah Allah SWT. Kita sendiri yang kena tahu dan target orang supaya nak belajar dan nak tahu tentang ilmu fada'il. Kita kena beritahu orang, target orang tentang kerugian yang manusia akan dapat jika melakukan larangan Allah SWT dan bencikan kemungkarannya. Tertolong dan bantu mereka untuk tahu segala faedah dengan surah Allah SWT ini. Kita akan dapat keinginan untuk amalkan perintah-perintah Allah SWT. Ilmu fada'il ini ada juga berkaitan secara langsung dengan iman. Sebanyak mana bertambahnya ilmu fada'il kita, sebanyak itulah iman kita akan meningkat dan bertambah dan diperkuatkan. Iman yang begitu, kita akan dapat kesenukan untuk amalkan perintah yang baik dan benci amal-amal perkara yang mungkar. Kita sebagai asbab kena buat perkara-perkara untuk dunia kita, untuk keperluan seperti bekerja, beristeri, berumah tangga, pertanian. Ini kita kena perlu buat. Semua ini iaitu kesibukan yang perkara ini akan bawa kelalaian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk hapuskan kelalaian ini dari kita? Iaitu hanya dengan satu cara yang telah diamalkan seluruh Allah dari zaman baginda salam hingga ke hari ini, iaitu dengan melapangkan masa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud zikir, tuan-tuan? Zikir itu kita mengasihi Allah setiap masa dan keadaan, dalam setiap perkara. Itu yang pertama, zikir yang perlu kita amalkan iaitu zikir pagi dan petang, 300 pagi atau 300 petang. Pertama, kita mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang bacaan yang biasa diamalkan, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Kedua, kita selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan ketiga, kita beristighfar atas diri kita sendiri, iaitu Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu pun yang saya bacakan itu yang panjang, atau sekurang-kurangnya cukuplah kita baca kerana kita tak ada kelapangan untuk berzikir di sebelah petang. Kita ringkaskan saja zikir-zikir kita, cuba kita subhanallah satu sekali, Allahumma salli ala Muhammad satu sekali, istighfar satu sekali. Apa-apa bacaan atau kaedah-kaedah yang tuan belajar, itulah yang tuan boleh amalkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya apa yang itu akan bermanfaat pada kita. Tiap-tiap berzikir pun kita boleh amalkan zikir. Zikir sebelum tidur, itu orang panggil apa, doa masnun. Sebelum tidur doa masnun, selepas tidur, sebelum makan, selepas makan, masuk tandas, masuk tandas, masuk masjid, dan doa keluar masjid. Bila itu, kerana ia tidak akan melalaikan daripada, dan tidak melakukan sia-sia kita berzikir di jalan Allah. Hanya itu akan dapat mencegah kita daripada ditipu oleh syaitan. Kita berada di Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana zikir-zikir ini mensucikan hati. Kita kena anggap
Zikir itu sebagai keperluan kita untuk jaga kita dari kelalaian atau daripada bertambah kelalaian kepada Allah. Bila kita lapangkan masa untuk berzikir, ia akan bantu kita untuk amalkan ke Allah SWT dan tinggalkan larangan Allah SWT. Ikut cara Rasulullah SAW. Apa yang usahakan tadi, seperti yang kita kena usaha atau atas tiga cara. Pertama, target orang terangkan faedah manfaat berzikir. Kedua, jika amalan zikir itu sebagai amalan yang penting. Ketiga, kita doa kepada Allah SWT supaya diberi taufik untuk berzikir dan tambahkan kekhusyukan dalam berzikir. Perkara berzikir ini kita boleh ambil daripada zikir guru-guru yang mursyid. Ada yang panggil zikir khas. Zikir khas antaranya Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim. Sebab banyak lagi lah. Jadi kita keluar lagi Allah SWT supaya zikir khas itu akan kita dapat amalkan di jalan